يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما وقع عليهم الرجس قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجس لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجس إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. قال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين.
وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. صدق الله العظيم. Dan apabila azab yang tersebut itu menimpa mereka, mereka merayu dengan berkata, wahai Musa, bohonglah kepada Tuhanmu untuk kami dengan kehormatan pangkat Nabi yang diberikannya kepadamu, yang menjadikan permohonanmu sentiasa makbul. Sesungguhnya jika engkau hapuskan azab itu daripada kami, tentulah kami akan beriman kepadamu. Dan sudah tentu kami akan membebaskan kaum Bani Israel pergi bersamamu. Tuhan berfirman, setelah kami hapuskan azab itu daripada mereka, hingga ke suatu masa yang tertentu yang mereka sampai kepadanya, tiba-tiba mereka mencabuli janjinya. Maka kami pun membalas mereka. Lalu kami menenggelamkan mereka di laut dengan sebab mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka sentiasa lalai daripadanya. Dan kami wariskan kepada kaum Bani Israel yang telah tertindas itu akan daerah-daerah timur bumi Filistin dan daerah-daerah baratnya, yang kami telah melimpahkan berkat padanya, dan telah sempurnalah kalimah Allah janjinya yang baik kepada kaum Bani Israel kerana kesabaran mereka semasa mereka ditindas oleh Fir'aun. Dan kami telah hancurkan apa yang telah dibuat oleh Fir'aun dan kaumnya, dan apa yang mereka telah dirikan dari bangunan-bangunan yang tinggi. Dan kami bawakan Bani Israel ke seberang Laut Merah. Lalu mereka sampai kepada suatu kaum yang sedang menyembah berhala-berhalanya. Melihat yang demikian, mereka Bani Israel berkata, wahai Musa, buatlah untuk kami suatu Tuhan berhala sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan. Nabi Musa menjawab, sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang jahil. Sesungguhnya mereka penyembah-penyembah berhala itu akan dihancurkan apa yang mereka berada di dalamnya dari perbuatan syirik. Dan tetaplah salahnya apa yang mereka kerjakan itu. Nabi Musa berkata lagi, patutkah aku mencari Tuhan untuk kamu selain dari Allah? Padahal ia telah melebihkan kamu atas sekalian manusia yang sezaman dengan kamu, dengan berbagai nikmat yang telah dikurniakannya kepada kamu. Dan Tuhan berfirman, ingatlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan kaumnya, yang menyeksa kamu dengan azab seksa yang seberat-berat dan seburuk-buruknya. Mereka membunuh anak-anak lelaki kamu dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kamu. Dan ingatlah bahawa yang demikian itu mengandungi cubaan yang besar dari Tuhan kamu. Dan kami telah janjikan masa kepada Nabi Musa untuk memberikan Taurat selama 30 malam. Serta kami genapkan jumlahnya dengan 10 malam lagi. Lalu sempurnalah waktu yang telah ditentukan oleh Tuhannya 40 malam. Dan berkatalah Nabi Musa kepada saudaranya Nabi Harun semasa keluar menerima Taurat, gantikan aku dalam urusan memimpin kaumku dan perbaikilah keadaan mereka sepeninggalanku. Dan janganlah engkau menurut jalan orang-orang yang melakukan kerosakan. Dan tak kala Nabi Musa datang pada waktu yang telah kami tentukan itu, dan Tuhannya berkata-kata dengannya, maka Nabi Musa merayu dengan berkata, wahai Tuhanku, perlihatkan kepadaku zatmu yang maha suci, supaya aku dapat melihatmu. Allah berfirman, engkau tidak sekali-kali akan sanggup melihatku. Tetapi pandanglah ke gunung itu. Maka kalau ia tetap berada di tempatnya, nescaya engkau akan dapat melihatku. Setelah Tuhannya tajalla, menzahirkan kebesarannya kepada gunung itu, maka tajalli menjadikan gunung itu hancur lebur. Dan Nabi Musa pun jatuh pingsan. Setelah ia sedar semula, berkatalah ia, maha suci engkau, wahai Tuhanku, aku bertaubat kepadamu. Dan akulah orang yang awal pertama beriman pada zamanku. Allah berfirman, wahai Musa, sesungguhnya aku memilihmu melebihi umat manusia yang ada pada zamanmu dengan membawa perutusan kitab Taurat dan dengan kalamku. Oleh itu terimalah apa yang aku kurniakan kepadamu dan
jadikanlah dirimu dari orang-orang yang bersyukur. Dan kami telah menuliskan bagi Nabi Musa pada lauh-lauh Taurat itu dari pelbagai jenis nasihat pengajaran dan penjelasan bagi tiap-tiap sesuatu, dasar syariat dan hukum-hukumnya. Oleh itu terimalah dia dan amalkanlah wahai Musa dengan bersungguh-sungguh dan suruhlah kaummu berpegang serta mengamalkan yang sebaik-baiknya, iaitu suruhannya. Aku perlihatkan kepada kamu akan negeri orang-orang yang fasik, yakni derhaka. Masih lagi kita dalam penafsiran Suratul A'raf pada juzuk yang ke-9 pada surah yang ke-7 bermula ayat 134 sehingga 145 yang menceritakan tentang kisah kesudahan kaum Fir'aun dan Fir'aun itu sendiri yang berhadapan dengan Nabi Allah Musa AS sehingga berakhirnya penindasan Fir'aun dan kezalimannya. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan bagaimana Bani Israel akan mengambil negara yang ditinggalkan oleh Fir'aun, mengambil alihnya dan menguasai pemerintahan. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan bagaimana Bani Israel sesudah diselamatkan daripada kejahatan dan kezaliman Fir'aun, maka watak-watak mereka, kerenah-kerenah mereka mula kelihatan. Mereka mula lupa akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Lalu mereka punya kecenderungan untuk menyembah berhala, mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Ta'ala memberi amaran kepada mereka dan memperingatkan mereka akan janji, memperingatkan mereka akan nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Musa untuk bermunajat dengannya, sekaligus menerima kitab Taurat untuk menjadi panduan dan bimbingan, menjadi pengajaran dan menjadi asas dalam beragama dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Musa supaya kaumnya benar-benar patuh dan mengikuti kitab Taurat ini. Dan Allah memberi amaran bahawa setiap yang menderhaka kepada Allah akan Allah binasakan tempat tinggal mereka. Bukan sekadar diri mereka, bukan tempat tinggal mereka, negara mereka, kesenangan-kesenangan mereka, sebagaimana Allah binasakan Fir'aun. Maka ini intipati ayat-ayat yang kita bacakan. Baik, dalam ayat yang ke-134 yang kita mulakan bacaan pada malam ini, bila Allah berfirman, walamma waqa'a alaihimur rijz, dan apabila kaum Fir'aun, bangsa Kipti, ditimpa dengan pelbagai bentuk bala Allah, yang kita dah sebut 9 bala yang mengenai mereka, dan ianya berlangsung berminggu-minggu lamanya, sama ada dengan taufannya, dengan serangan belalangnya, dengan kutunya, dengan kataknya, dan air yang bertukar menjadi darah. Maka ketika mana mereka mendapat segala kesengsaraan itu, mereka datang bertemu dengan Nabi Musa, meminta kepada Nabi Allah Musa supaya berdoa kepada Allah, supaya menghilangkan segala kesulitan mereka. Maka Allah Ta'ala menjelaskan dan menyatakan, setiap kali Allah melepaskan mereka daripada kesusahan, mereka kembali derhaka, mereka kembali jahat, mereka kembali mengingkari dan menolak untuk beriman dengan Nabi Musa, atau mengakhirkan penindasan mereka kepada Bani Israel. Walaupun mereka telah berjanji sebagaimana Allah Ta'ala rakamkan dalam Quran, la in kashafta anna rijza, wahai Musa, andai sekiranya engkau berjaya menghilangkan segala musibah ini, lanu'minanna laka, kami akan beriman kepadamu. Dan ini menguatkan apa yang kita katakan semalam, Nabi Allah Musa diutuskan bukan sekadar kepada Bani Israel, bukan kepada kaum Fir'aun. Kan itu kaum Fir'aun, yakni bangsa Kipti atau Akbat, berkata, wahai Musa, kalau musibah yang menimpa kami ini, Allah Ta'ala mengangkatnya daripada kami, kamu doakan biar Allah menghentikannya daripada kami, supaya tak berlaku lagi. Nescaya kami akan beriman kepadamu. Satu, janji dia. Yang kedua, wala nursilanna ma'aka Bani Israel,
dan kami akan lepaskan Bani Israel untuk pergi keluar bersama. Kerana syarat yang disebut oleh Nabi Musa daripada awal lagi. Ketika mana Nabi Musa diutuskan kepada Firaun, Nabi Allah Musa punya dua agenda penting. Yang pertama ialah mengajak bangsa Firaun, bahkan Firaun sendiri beriman kepada Allah. Yang kedua, menyuruh Firaun mengakhiri penderitaan, penindasan kepada Bani Israel. Dengan cara, ya kalau sekiranya penindasan ini berpunca daripada kedengkian Firaun dan bangsa Firaun atas kedatangan Bani Israel ke negara mereka. Sebagaimana menjadi kebiasaan negara-negara, mereka benci pada pendatang-pendatang. Dan kerap kali kita lihat bila berlaku konflik negara, mereka akan ungkit asal-usul orang yang datang. Mereka kata kamu daripada negara ni pulang ke negara kamu. Maka ini antara penyakit manusia. Maka Nabi Allah Musa AS tahu benda ni. Kerana itu bagi mengelakkannya, Nabi Musa kata baik. Biar Bani Israel semuanya keluar daripada Mesir. Semua keluar. Jumlah mereka ini khilaf ulama. Ada yang menyatakan jumlah mereka ialah 70,000 orang Bani Israel. Ada yang menyatakan lebih besar pada itu, iaitu jumlah mereka seramai 700,000 orang. Lelaki dan perempuan serta kanak-kanak. Jumlah yang mana Nabi Musa suruh keluar. Ada riwayat menyebut 70,000 orang yang ditindas kerana ramainya anak lelaki yang sudah dibunuh. Dalam dua fasal. Fasal pertama, fasal mimpi Fir'aun. Fasal kedua, sesudah dia kalah dalam menentang Nabi Musa dalam sihir. Dia membunuh fasal yang kedua. Bahkan kalau kita tengok sejarah Fir'aun ini, dia ada 3 fasa pembunuhan sebenarnya. Fasa pertama, pembunuhan tanpa pengecualian. Fasa kedua, pembunuhan secara berulang tahun. Di tahun ini dibunuh, tahun depan tak bunuh. Sehingga tahun yang tak dibunuh, tahun di mana Nabi Harun dilahirkan, itu abang pada Nabi Musa. Dan tahun yang dikeluarkan undang-undang bunuh anak lelaki, tahun di mana Musa lahir. Untuk menjadikan perlindungan Allah sebagai satu bukti. Kalau Musa lahir pada tahun tak dibunuh, maka tidak nampak kehebatan perlindungannya. Maka dia lahir pada tahun dia diarahkan bunuh anak lelaki. Maka Musa lahir pada waktu itu untuk tunjuk pada manusia apa yang Allah inginkan, maka itu berlaku. Walaupun manusia bersepakat untuk selainnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa'alun lima yurid. Allah buat apa yang dia nak. Dan firmannya lagi, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. Apa yang kamu kehendak tak akan berlaku. Mereka apa yang Allah kehendak. Maka ini menunjukkan takdir Allah. Supaya kita tahu, di sebalik perancangan kita, di sebalik kuasa kita, di sebalik apa pun kita buat, ada kuasa Allah. Maka kita jangan menolak kuasa Allah. Itu hakikat takdir. Hakikat yang berlaku. Supaya kita tahu bahawa kita kekurangan segala-galanya. Allah lah penentu segala-galanya. Maka Nabi Musa kata, baik, aku akan keluarkan semua Bani Israel. Supaya tak berlaku lagi pergolakan. Tak ada lagi timbul perbalahan bangsa. Ya, buat lagi. Dan Nabi Musa telah diperintahkan oleh Allah keluarkan Bani Israel untuk menuju ke Filistin. Namun Fir'aun juga tidak bersetuju. Dan kaumnya tidak bersetuju kerana mereka kekal ingin memperhambakan bangsa Kipti. Kan mereka tidak mau bekerja di ladang-ladang. Mereka jadikan golongan ini sebagai golongan yang akan bekerja pada perkara-perkara yang mereka anggap jijik dalam pekerjaan, dalam mata pandangan mereka. Maka Allah Ta'ala pun lepaskan musibah tersebut. Falamma kashafna anhumur rijz. Dan bila mana kami hilangkan segala kesukaran mereka itu, ila ajalin hum balighu, sehingga kepada satu tempoh. Idahum yang kusun, tiba-tiba mereka tidak patuh dengan apa yang mereka kata sendiri. Mereka sendiri berkata, kami akan beriman. Bukan Musa kata, apakah kamu akan beriman kalau diangkat? Tak, mereka sendiri menawarkan. Kami akan beriman. Dan kami akan lepaskan Bani Israel. Kerana mereka mengetahui bahawa itulah punca berlaku semua. Walau sebelum ini mereka berkata, ini kerana sihir Musa. Lama-kelamaan mereka mengakui, ini adalah kuasa Allah. Atas nama kuasa Allah, ya kami beriman. Dan juga atas kesedaran diri kami, perintah Allah, kami hentikan kezaliman. Kerana seorang bila mana iman masuk dalam hatinya, maka dia akan menjaga muamalahnya dengan makhluk sebagaimana dia menjaga muamalahnya dengan Tuhan. Tetapi mereka ini kata Allah, idahum yang kusun.
Lalu mereka mengingkari apa yang mereka janjikan. Fantaqamna minhum. Lalu kami datangkan kepada mereka azab yang bersifat isti'sal. Apa itu azab isti'sal? Kami matikan semua mereka. Sebagaimana berlaku kepada kaum Nabi Nuh. Sebagaimana yang berlaku kepada kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Shu'aib. Dan kita tahu kisah Nabi Musa ini kisah ke-6 dalam suratul A'raf. Yang 5 kaum yang dahulu yang telah kita ceritakan, semuanya mereka dibinasakan dengan azab isti'sal. Azab isti'sal, azab yang membinasakan semuanya tanpa meninggalkan keturunannya, melainkan yang beriman sahaja. Manakala kaum Fir'aun, Allah beri tempoh mereka banyak. Allah beri peluang mereka banyak. Dan kita dah tahu bagaimana mereka memerintah, Fir'aun memerintah beratus tahun. Beratus tahun dia memerintah bumi Mesir. Dan kita tahu antara jarak Nabi Allah Yusuf dengan Nabi Allah Musa ialah 400 tahun. Jarak di mana Nabi Allah Yusuf masuk ke Mesir, sehinggalah hari di mana dilahirkan Nabi Musa. Dan kita tahu Nabi Allah Yusuf wafat lebih dahulu. Jaraknya ialah lebih kurang 400 tahun. Dan Fir'aun ini memerintah beratus tahun. Dan tempoh yang panjang. Sebaik saja Musa, sebaik saja Nabi Allah Yusuf wafat. Diikuti dengan raja yang baik hati, yang memberi peluang kepada Yusuf memerintah juga wafat. Maka diambil alih oleh Fir'aun. Yang baru, yang kejam, yang zalim. Lalu melakukan penindasan kerana dengki kepada keluarga Nabi Yusuf. Mereka ialah Bani Israel. Maka Allah Ta'ala kata baik, sesudah diberi amaran banyak. Sesudah mereka diberi tempoh yang panjang. Fantaqamna minhum. Lalu kami tidak lagi berikan peluang pada mereka. Fa'arraqnahum fil yam. Kami tenggelamkan mereka semuanya fil yam, dalam laut. Bi'annahum, disebabkan mereka kazzabu bi ayatina, mereka mendustakan seluruh ayat-ayat kami, yakni mempermain-mainkan. Bersifat sombong. Wa kanu anha ghafilin, dan mereka buat bodoh. Mereka anggap itu bukan benda yang penting, amaran Allah. Wa kanu anha ghafilin, yakni mereka lalai daripada semua peringatan Allah itu. Maknanya umpama begini. Kalau seorang, tuan-tuan sekalian, lepas sakit, lepas tu dia pun kata, kalaulah saya baik sakit, saya akan insaf, saya akan jadi orang baik. Tiba dia baik. Seolah-olah dia tak pernah ingat dia sakit dulu. Sama yang berlaku kepada kaum Fir'aun. Bila mereka kena macam-macam, bukan teruk. Bayangkan air bertukar menjadi darah. Bayangkan taufan yang berlaku berminggu lamanya. Seminggu daripada hari Sabtu hingga hari Sabtu. Bayangkan keluarnya belalang-belalang yang begitu dahsyat. Yang memakan seluruh tanaman mereka, bahkan bumbung-bumbung mereka, pintu-pintu mereka, pakaian mereka, diikuti dengan kutu yang menghisap darah mereka, bukan memakan apa yang ditinggalkan oleh belalang, diikuti dengan katak sehingga melompat masuk mulut mereka, sehingga berada di dapur-dapur mereka, di tandas-tandas mereka, di tempat tidur mereka. Jutaan katak menjadikan mereka tak selesa, kerana sifat katak kan melompat. Tu katak belum melompat, kita lompat dulu. Sifat katak dia melompat masuk mulut, dia melompat masuk periuk, sehingga mereka tidak mampu menyalakan api dan memasak. Dek banyaknya katak-katak, dhafadir. Maka semua itu seolah-olah tak pernah terjadi sesudah Allah Ta'ala stop benda tu. Tak pernah pun berlaku, mereka anggap tak akan berlaku lagi. Sebab orang kafir berfikir azab Allah tak akan berulang 2 kali. Dengan bentuk yang sama. Benar. Tidak akan berulang dengan bentuk yang sama, tapi akan datang dengan bentuk lebih dahsyat. Sebab itu Allah Ta'ala sebut, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Ya, kami sengaja merasakan pada mereka azab yang kecil terlebih dahulu, sebelum datang azab yang lebih besar. Dan memang fitrah dan sunnatullah kepada seluruh makhluk Allah. Bila Allah Ta'ala nak memberi amaran, Allah turunkan dengan azab-azab yang kecil. Kemudian akan digandakan kalau mereka tidak kembali pada Allah, sehingga membinasakan mereka. Maka ini yang berlaku pada kaum Fir'aun. Dan ini pengajaran kepada kita, bahawa jangan ingat bila kita terlepas satu azab, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Akan ada yang baru lagi. Kalau kita terus mengingkari Allah, menderhaka perintah Allah, akan datang yang baru.
Kerana macam saya kata, manusia watak dia memang gitu. Kita ni nanti kalau lepas COVID, kita rasa macam tak pernah kena. Tak pernah, kita akan ada perasaan itu. Sebagai seorang manusia yang lalai. Melainkan orang-orang yang dirahmati oleh Allah tetap mengingati amaran itu. Untuk mereka berhati-hati dalam hidup. Sebagaimana kita telah gambarkan bandingan orang beriman, bila diuji, mereka tahu ini ujian Allah. Mereka punya akal yang dalam memahami ujian dan ingatan Allah. Tapi orang-orang munafik dan orang kafir, mereka seperti kaldai. Tidak tahu kenapa diikat, tidak tahu kenapa dilepaskan. Tidak tahu kenapa diuji, tidak tahu kenapa mereka diberi kesihatan. Orang beriman tahu diberi kesihatan untuk mereka bersyukur dan memperbanyakkan ibadat mereka pada Allah. Bila mereka diuji untuk mereka bersabar dan melihat dosa-dosa mereka, kafarah atas kesalahan mereka, untuk mereka bertaubat kepada Allah, untuk Allah menghilangkan dan mengangkatnya daripada mereka. Maka itu perbezaannya. Maka bila Allah menyebut wakanu anha, bila Allah Ta'ala menyebut sifat mereka yang lalai daripada peringatan Allah, wakanu anha ghafilin, mereka buat tak ingat apa yang pernah menimpa mereka. Lalu apa Allah Ta'ala buat? Allah binasakan mereka. Dengan dua kesalahan mereka. Pertama, mereka terus-menerus mendustakan perintah-perintah Allah. Yang kedua, mereka tidak ambil hirau dengan amaran Allah. Yang belalang datang itu semua datang, mereka tak ambil hirau kerana kata mereka dah berlalu, tak akan datang lagi. Dan macam kita juga saya katakan, bila turun peringatan dari Allah, kita buat tak ingat. Dulu kita pernah aksiden, buat tak ingat. Dulu kita pernah orang kata mati, duduk balik, buat tak ingat. Dulu Allah pernah beri ingatan itu dan ini pada kita, kita buat tak ingat. Maka bila datang kali kedua, kita tak mungkin terselamat. Tak mungkin terselamat. Sebab itu, jadikan setiap apa yang menimpa kita pengajaran, peringatan, berterusan. Kemudian sesudah Allah Ta'ala cerita, habis bangsa Fir'aun dihancurkan. Apa kata Allah? Bisyarah yang disebut oleh Nabi Musa. Nabi Musa kan ada pesan kepada Bani Israel dengan dua pesan. Dan memberi kepada mereka dengan dua khabar gembira. Pesannya ialah minta tolong pada Allah, satu. Yang kedua pesannya ialah bersabar. Yang kedua ialah berita gembira kepada Bani Israel. Yang pertama bahawa kamu akan menguasai. Firaun akan binasa dan kamu akan kuasai daerah penguasaan Firaun. Peninggalan Firaun. Dan yang kedua, segala kebaikan milik orang beriman. Dunia dan akhirat. Bukan sekadar kamu dapat di dunia akhirat kelak. Dua janji berita gembira. Lalu kata Allah pada ayat ini, wa awrathnal qaumal ladzina kanu yustad'afun, dan kami mewariskan, kami memberikan kepada kaum yang dahulu yang telah ditindas, dizalimi. Siapa? Bani Israel. Masyariqal ardh, iaitu bahagian timurnya, wa magharibaha, dan bahagian baratnya, allati barakna fiha, yang kami berkati padanya. Baik, Fir'aun ini dia ada empayar besar. Yang pertama ialah Mesir sendiri, yang kedua ialah bumi Syam atau Filastin. Dan menjadi kebiasaan manusia, mana-mana tempat yang dibinasakan, mereka tak akan pulang balik tempat tu. Mereka mencari tempat baru. Itu kebiasaan manusia. Maka Allah Ta'ala kata, kami jadikan bumi Filastin yang dahulu merupakan bawah penguasaan Fir'aun. Dengan matinya Fir'aun dan bala tenteranya, maka bumi ini menjadi bumi yang merdeka. Yang tidak lagi di bawah penguasaan Fir'aun. Dan kami jadikan bumi itu milik kamu, wahai Bani Israel. Kamu yang dahulu yang telah ditindas. Maka di sini Allah beri satu bisyarah. Siapa pun yang dizalimi, dia akan menang akhirnya. Dan siapa pun yang menzalimi, dia akan kalah akhirnya. Walau sehebat mana bala tenteranya, dia zalim, dia akan tumpas, dia akan jatuh. Dia dizalimi, kelak dia akan menang. Keturunannya akan menang. Kata Allah, wa awrathnal qaumal ladzina kanu yustad'afuna masyariqal ardh wa magharibaha allati barakna fiha. Kami mewariskan tempat yang dahulunya milik Fir'aun kepada kaum yang dahulu dizalimi, timurnya dan baratnya. Tuan-tuan, bila kita sebut timur dan barat, maknanya luas. Timur dan barat telah kita jelajahi, maknanya luas, jauh. Dan Allah sebut pula, bukan sekadar bumi itu luas yang akan diwarisi dan diperintah oleh Bani Israel. Allah sebut lagi dengan perkataan allati barakna fiha, yang kami berkati padanya. Yang ini kami berkati dengan air, sumber air yang banyak, dengan pokok-pokok yang subur, dengan buah-buahan yang banyak, dengan rezeki yang melimpah.
Inilah sifat bumi yang diberkati. Allah janji kepada mereka, wa tammat kalimatu rabbik, maka telah sempurnalah janji Allah. Al-husna, yakni janji-janji kebaikan, janji-janji kemuliaan. Bila mana Allah tentukan waktu kemusnahan musuh Bani Israel, dan Allah menjanjikan waktu kemenangan Bani Israel dan pemilikan mereka bumi Filistin yang penuh keberkatan, maka sempurnalah takdir Allah kepada mereka ala Bani Israel. Sebab apa? Bima sabaru, sebab mereka sabar. Sebab itu tanda-tanda orang berjaya bila dia sabar. Siapa pun sabar, dia akan berjaya. Baik dalam rumah tangga, baik dalam ekonomi, baik dalam politik, baik dalam kerjaya. Kalau kita ada sabar, itulah dia tanda orang berjaya. Orang tak boleh sabar, maka dia akan gagal. Orang yang suka zalim orang pun sama. Dia telah mencatat untuk dirinya kegagalan untuk tempoh akan datang. Tapi orang bersabar seperti telah mencatatkan dia akan menang dan dia akan berjaya. Kata Allah lagi, wadammarna, dan kami binasakan seluruhnya makana, apa yang telah dilakukan, yasna'u Fir'aun, yang telah dibina, yang telah dibangunkan Fir'aun dan kaumnya, wa makanu ya'rishun, dan bangunan-bangunan yang tinggi. Bangunan-bangunan yang mereka bina mencecah langit, sebagaimana apa yang mereka namakan sebagai Saruh Haman. Saruh Haman kita panggil macam menara Haman. Di mana zaman Fir'aun menyuruh supaya Haman membina satu menara tinggi untuk Fir'aun jumpa dengan Tuhan Musa. Sebab dia kata Tuhan Musa yang dekat langit. Wahai Haman, binalah tembok yang tinggi. Ini adalah bangunan pencakar langit pertama dalam sejarah dunia. Yang dibina semata-mata untuk kononnya Fir'aun nak jumpa Tuhan Nabi Musa. Nak jumpa dengan Allah. Maka dia kena panjat atas. Dia naik ke atas. Ini menara pertama dalam dunia. Maka semuanya itu hancur binasa. Dan juga rumah-rumah mereka. Bangunan-bangunan mereka. Sama ada bangunan yang mereka mendiaminya atau bangunan yang dibina untuk bercocok tanamnya. Pokok-pokok yang menjalar naik ke atas seperti pokok anggur. Dan juga Arash, singgasana Fir'aun yang dibina di tempat yang tinggi, semuanya hancur binasa. Bayangkan tamadun Fir'aun yang hebat. Tamadun tadi telah mematikan semua orangnya. Sebab Fir'aun keluar bersama bala tenteranya. Setengah ulama sejarah menyatakan Fir'aun keluar bersama dengan 1 juta bala tenteranya. Seluruhnya diminta ikut. Tukang masak dia, menyanyi dia, semua suruh ikut. Kononnya untuk dia menunjukkan kekuasaan dan kekuatannya. Rupanya untuk Allah binasakan semua. Sehingga kosong istana Fir'aun. Sehingga kosong jalan-jalan raya yang biasanya didiami oleh atau dikawal oleh tentera-tentera dan polis-polis Fir'aun. Bahkan penyokong-penyokong Fir'aun keluar sekali. Keluar sebab kita dah sebut Bani ataupun bangsa Qibti, mereka dengki kepada Bani Israel atas keistimewaan yang pernah diperoleh pada zaman Nabi Yusuf. Kerana itu mereka itu menanam kebencian secara berketurunan. Dan basis mereka yang cukup kuat. Mereka nak hancurkan semua. Lalu kesemua mereka keluar. Dan kesemua mereka tenggelam dalam Laut Merah. Dengan keadaan yang amat mengerikan. Yang selamat cuma jasad Fir'aun. Untuk Allah Ta'ala jadikan pengajaran dan peringatan kepada seluruh makhluk. Inilah dia Fir'aun yang pernah melakukan kezaliman. Yang pernah melakukan kejahatan. Yang pernah mendakwa jadi Tuhan. Yang pernah mendakwa bahawa semuanya ditentukan olehnya. Yang pernah mendakwa seluruh kekuasaan ini miliknya secara mutlak. Pernah mendakwa sebagai anak Tuhan. Dan pernah mendakwa dan menyuruh rakyatnya menyembahnya. Lihat. Al-yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Dan hari ini. Dan hari di mana berlaku penenggelaman Fir'aun dan bala tenteranya, kami selamatkan jasad kami. Supaya jasad ini menjadi pengajaran dan iktibar kepada orang-orang yang selepas kami. Akhirnya jasad ini dimumiakan. Dan ada di Museum Ramses sampai hari ini. Untuk menjadi peringatan. Inilah dia orang yang pernah zalim orang. Supaya kita tahu rekod-rekod kezaliman tidak akan terpadam sampai hari kiamat. Kesan-kesan kezaliman akan terus dirakamkan oleh sejarah.
Supaya kita mengetahui bahawa zalim tidak pernah mengeluarkan bauan yang harum atas dunia ini, melainkan bauan yang busuk dan tengik. Itulah di kezaliman Fir'aun dan orang yang cuba zalim seperti Fir'aun. Sebab itu ini pengajaran besar. Bila Allah tinggalkan jasad Fir'aun, pasti ada satu pengajaran yang amat luar biasa besarnya supaya kita belajar. Ini yang pernah pemerintah yang hebat, bala tentera yang besar, kekayaan yang melimpah. Lihat bagaimana kehancurannya. Lihat bagaimana Allah menghinanya. Lihat bagaimana Allah menjadikan dia simbol kekejaman yang tidak mungkin dilupakan dalam lipatan sejarah. Apatah lagi Al-Quran merakamkan dengan panjang lebar. Pengajaran ini bukan sekadar peringatan kezaliman ini kepada manusia semuanya, khususnya kepada Bani Israel sendiri yang hari ini mengambil tempat Fir'aun melakukan kezaliman kepada umat Islam. Yang mengambil posisi Fir'aun mendakwa mereka paling kuat dan paling berkuasa di dunia. Yang melakukan apa sahaja yang mereka inginkan, kononnya tanpa ada yang boleh menghalangnya, persis seperti Fir'aun dahulu berkata demikian. Dan kesudahan mereka kepada Bani Israel, kepada Yahudi hari ini ialah kesudahan Fir'aun dulu. Seolah-olah Bani Israel, Yahudi tak belajar daripada kejahatan Fir'aun. Bahkan mereka mewarisi kejahatan Fir'aun hari ini. Untuk mereka juga akan dibinasakan dengan seluruh bala tenteranya. Ada satu hukum Allah yang akan berlaku dengan hampir kiamat nanti. Yang akan dilakukan oleh orang beriman dengan izin Allah dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.